Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Anjad bin Wan Halim dan rakan-rakan sekalian. Saya Farzana Nazili binti Osman, nombor matrik 2022-659898 dari kelas RAS 2432C akan membentangkan tentang pengenalan terhadap tajuk tugasan kami, iaitu penerapan falsafah pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa Muslim, analisis terhadap cabaran semasa. Pembentangan ini dilakukan bagi kursus CTU 552, falsafah dan isu semasa. Bagi bahagian pengenalan, falsafah berasal dari perkataan Yunani iaitu philos, mencintai, dan sophia, kebijaksanaan. Dengan berpandukan dua perkataan ini, istilah falsafah diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan, manakala pendidikan pula berasal dari perkataan didik yang bermaksud pelihara, ajar dan jaga. Pendidikan adalah satu proses mendidik seseorang menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Falsafah Islam ialah falsafah yang berteraskan wahyu iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak kira sama ada falsafah hidup ataupun falsafah pendidikan, ianya tidak akan lari dari prinsip dan matlamat Islam. Oleh sebab falsafah pendidikan Islam berasaskan ajaran Al-Quran, maka sudah semestinya kurikulum pendidikan Islam akan merujuk kepada ajaran Al-Quran sebagai pengajian utama diikuti bahasa Arab untuk menjadi medan penghantar. Pendidikan Islam menyepadukan pendidikan ilmu keduniaan dan keakhiratan. Asas falsafah pendidikan Islam mempunyai 4 prinsip iaitu rukun iman, ilmu pengetahuan dan perbuatan baik dunia dan akhirat. Namun, bagi merealisasikan pengajian pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa, sudah tentu mempunyai banyak cabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Mak Aliza Fakti Zaidan dan saya akan meneruskan tentang perkembangan falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam di Malaysia telah diungkapkan secara rasmi pada 1988. Namun, pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam telah bermula lebih awal, iaitu seawal kedatangan Islam ke negara. Perkembangan Islam boleh dilihat daripada beberapa fasa, iaitu fasa sebelum merdeka, fasa selepas merdeka dan fasa selepas 1988. Pertama sekali, sebelum Malaysia merdeka, pendidikan Islam dijalankan di kelas-kelas Al-Quran, di rumah guru dan ustaz, di masjid dan di surau. Kelas ini memfokuskan kepada kemahiran membaca Al-Quran, menghafaz beberapa surah pendek serta maupun ilmu tentang solat. Kedua, ilmu Islam telah beralih kepada bentuk pengajian lebih tersusun, iaitu pengajian pondok yang merangkumi ilmu ibadah agama serta akhlak serta kepribadian pelajar. Seterusnya, ia beralih kepada pengajian bentuk madrasah yang menawarkan mata pelajaran agama serta mata pelajaran akademik seperti geografi, sejarah dan ilmu hisab. Selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, falsafah pendidikan Islam mula dipengaruhi oleh beberapa dasar pendidikan seperti Penyata Razak 1956, Penyata Rahman Talib 1960 dan Akta Pelajaran 1961. Bermula tahun 1962, mata pelajaran pendidikan Islam dikenali sebagai pengetahuan agama Islam. Ketika itu diajar di dalam jadual waktu rasmi persekolahan. Pendidikan Islam merangkumi ketiga-tiga aspek metafizik, epistemologi dan aksiologi dikenal pasti walaupun falsafah pendidikan Islam tidak diungkapkan secara bertulis dan masih belum dilaksanakan secara menyeluruh pada fasa ini. Ia kurang menitik beratkan aspek akhlak, kepribadian, penghayatan dan amalan. Seterusnya, selepas 1988, negara kemudiannya membentuk kurikulum baru sekolah rendah dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM serta penyataan falsafah pendidikan Islam pada tahun 1988. Mata pelajaran bukan hanya tertumpu pada aspek penyampaian teori ilmu sahaja, tetapi ia memfokuskan juga kepada aspek praktikal dan penghayatan seperti tilawah Al-Quran dan hadis, ulum syariah serta akhlak dan Islamiyah. Falsafah pendidikan Islam pada fasa ini selepas 1988 merangkumi aspek metafizik, epistemologi dan aksiologi falsafah dengan lebih sempurna dan selaras kehendak Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Habibullah. Nama matriks 2022855396. Jadi pada hari ini, saya akan menguraikan dengan lebih lanjut tentang solusi terhadap cabaran penerapan falsafah pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa Islam. Terdapat 3 jenis solusi yang akan saya uraikan. Solusi yang pertama ialah solusi dari diri sendiri, solusi yang kedua dari ibu bapa, dan solusi ketiga dari pihak kerajaan. Solusi yang pertama iaitu solusi dari diri sendiri. Sebagai umat Islam, kita mestilah sentiasa berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita tersasar daripada landasan Islam, maka segera pulanglah kembali mencari jalan ke landasan asas. Tetapi bagaimana? Solusinya ialah kita boleh membuat inisiatif tersendiri dengan melibatkan diri dengan hal-hal keagamaan seperti menghadiri ceramah agama, bertekad untuk menyempurnakan sehari solat 5 waktu atau juga dengan memperbanyakkan zikir munajat. Dengan melakukan perkara-perkara di atas, ianya sedikit sebanyak akan membantu diri kita untuk dapat berubah ke arah lebih baik dan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Seterusnya ialah solusi kedua, iaitu solusi daripada ibu bapa. Sebagai insan yang bergelar ibu dan bapa, mereka sewajarnya memikul tanggungjawab yang ditugaskan untuk membesarkan anak-anak mereka dengan didikan yang penuh moral. Hal ini kerana ibu bapa ialah contoh role model yang paling terdekat dengan anak-anak. Mereka dapat mempelajari sesuatu dengan hanya melihat tindak tanduk yang dilakukan oleh ibu bapa masing-masing. Contohnya, sekiranya buruk yang dilakukan oleh ibu bapa, maka buruklah tindakan yang akan diikut oleh anak-anak. Jadi, sebagai solusi, ibu bapa haruslah menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam pada usia yang muda. Contohnya, ibu bapa boleh mengajak anak-anak untuk mendirikan solat berjemaah bersama-sama, membaca Al-Quran bersama-sama, atau ibu bapa juga boleh menceritakan kisah-kisah sirah Nabi untuk dijadikan teladan oleh anak-anak. Selain itu, anak-anak mereka juga boleh dihantarkan ke kelas fardu ain. Di sana, anak-anak akan didedahkan dengan berbagai ilmu seperti ilmu adab, tajwid dan juga akhlak. Kesannya, anak-anak akan lebih berwaspada dalam setiap perbuatan yang mereka ingin lakukan kerana mereka sudah diperingatkan akan akibat yang akan diperoleh sekiranya berbuat buruk. Dan solusi yang ketiga, iaitu solusi dari pihak kerajaan. Berbagai solusi yang dapat dilaksanakan oleh mereka. Sebagai contoh, pihak kerajaan boleh membuat undang-undang atau meletakkan syarat di mana setiap pelajar yang beragama Islam wajib untuk mempelajari subjek pendidikan Islam. Tidak kira status sekolah ataupun universiti sama ada ianya berstatus kerajaan maupun swasta. Dengan tindakan ini, para pelajar akan patuh akan arahan yang ditetapkan walaupun mungkin ada segelintir antara mereka yang akan memberontak. Namun, lama-kelamaan, pasti mereka akan terasa akan kemanisan agama Islam yang suci ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Razana binti Muhammad Syazali dari kelas RAS 243-2C. So sekarang saya akan meneruskan tentang perbincangan kita tentang cabaran penerapan falsafah pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa. So poin pertama adalah kemerosotan akhlak dan disiplin. So masalah pelajar yang paling utama yang dihadapi adalah masalah cabaran akhlak, disiplin dan agama. So cabaran kemerosotan akhlak dan disiplin pelajar merupakan salah satu lagi cabaran yang perlu ditangani oleh tenaga pelajar dan tenaga pengajar. Seperti yang kita tahu, sebahagian besar daripada masalah disiplin ini datangnya daripada pelajar Melayu yang majoritinya adalah Muslim. Sebagai contoh, kes jenayah yang melibatkan juvana lelaki maupun perempuan meningkat sebanyak 35% dalam masa hanya 10 tahun sahaja. So peningkatan peratusan kes jenayah pelajar termasuk kes dadah dan kes jenayah yang lain meningkat dari masa ke semasa dalam kalangan pelajar Muslim, manakala peratusan disiplin moral dalam kalangan pelajar sangat menurun pada akhir-akhir ini. Semua perkara yang saya bentangkan tadi menggambarkan betapa tercabarnya akhlak, disiplin dan moral menjadi salah satu cabaran yang kian bertambah dari tahun ke tahun bagi tenaga pengajar pendidikan Islam di Malaysia. So aliran meningkat ini dijangka berterusan pada masa akan datang juga. So poin yang kedua adalah pengaruh masyarakat dan ibu bapa sendiri. So pengaruh masyarakat dan ibu bapa juga adalah salah satu cabaran yang amat kuat dalam penerapan falsafah pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa Muslim. So kenyataan ini dibuktikan dalam kajian JAPIM dan UPM tahun 1994 yang mendapati tenaga pengajar pendidikan Islam tidak dapat kerjasama daripada pihak ibu bapa dan penjaga pelajar dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran pendidikan Islam. Hal ini jelas bahawa pendidikan Islam juga merupakan penghayatan Islam dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh di rumah, ibu bapa haruslah menjadi role model yang terbaik kepada anak-anak supaya mereka dapat menjadi insan yang berguna berpandukan agama Islam. Sebagai contoh, solat lima waktu, bersedekah dan sebagainya. Oleh itu, keberkesanan penghayatan Islam tidak memandai hanya tertumpu kepada tenaga pengajar sahaja, memandangkan pelajar dan mahasiswa ini lebih banyak meluangkan masa mereka bersama kawan-kawan, keluarga dan masyarakat sekitar. So, cabaran yang terakhir adalah kaedah pendekatan pengajaran yang diberikan kepada pelajar-pelajar. So, cabaran yang terakhir ini adalah pengajaran yang sangat diperlukan kerana ianya adalah antara permasalahan yang dihadapi oleh tenaga profesional yang kurang dalam kaedah pengajaran yang mereka berikan, iaitu kurang kreatif, kurang mahir mengajar dan mereka lebih banyak menggunakan pendekatan chalk and talk serta terlalu textbook centered dan amat kurang sekali menggunakan pendekatan
pengajaran yang terbaru. So hal ini juga kerana mereka amat sukar untuk menarik minat mahasiswa terhadap pelajaran seperti tilawah Al-Quran, akidah, tamadun Islam, sirah dan lain-lain subjek yang ada lah untuk pendidikan Islam. Selain itu, mereka juga memerlukan perkara yang boleh memajukan diri mereka seperti mendapatkan maklumat inovasi pengajaran terkini. Seperti yang kita tahu, sekarang ini ada macam-macam dekat internet yang kita boleh dapat. So, itu amat membantu kepada tenaga pengajar tersebut juga dan pelajar juga. So, kajian ini juga menunjukkan bahawa tenaga pengajar pendidikan Islam masih statik dengan kaedah lama dan kurang pendedahan dengan strategi pelajaran yang baru. Dengan hal yang demikian, pelajar akan merasa mengantuk cepat, lesu, lepas tu bosan dan tidak memberi tumpuan kepada pengajaran yang diberikan. Mereka juga tidak dapat memahami apa yang dipelajari daripada tenaga pengajar tersebut kerana penjelasannya juga diberikan adalah kabur. So, itu sahaja untuk cabaran dalam penerapan falsafah pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa Islam. So, sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang kesan kepada cabaran-cabaran dalam menerapkan ilmu falsafah pendidikan Islam dalam kalangan mahasiswa Muslim. Antara implikasi yang buruk dan berisiko untuk terjadi ialah ia memberikan kesan kepada pertumbuhan akidah mahasiswa Muslim di masa akan datang. Ini akan menyebabkan kegagalan generasi akan datang dalam membiasakan diri dengan ilmu atau ajaran yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Pentingnya mahasiswa pada masa kini untuk menitik beratkan kepentingan penerapan ilmu berkaitan Islam supaya generasi akan datang tidak berasa janggal dengan pendedahan falsafah pendidikan Islam dan dapat melahirkan generasi yang cinta akan ilmu falsafah pendidikan Islam. Antara implikasi yang bakal terjadi ialah terlahirnya mahasiswa yang terlalu bergantung kepada logik dan prinsip asal ummah terdahulu. Ini boleh dikaitkan dengan kefahaman liberalism, iaitu kefahaman ini menjadikan individu tersebut tidak lagi berpegang kepada sumber kefahaman utama umat Islam, iaitu Al-Quran dan Hadis. Mereka bakal terbiasa hidup dengan berpandangan yang terlalu terbuka dalam semua aspek, termasuk hal agama dan budaya. Hal ini kerana golongan ini lebih bergantung kepada perkongsian pendapat dan ilmu yang dikongsikan dari masyarakat barat yang dianggap lebih mematuhi peredaran zaman dan lebih sesuai dengan kehidupan serba moden masa kini. Mengapakah budaya dan kefahaman barat sering dipandang buruk dan boleh memberikan pengaruh buruk kepada umat Islam, terutamanya mahasiswa Muslim yang merupakan generasi yang muda dan celik dalam pelbagai bidang. Ini kerana kefahaman barat kebanyakannya mengutamakan kepentingan dan kepuasan diri sendiri sehinggakan mengetepikan ajaran agama. Golongan yang terlalu bergantung kepada budaya barat menganggap bahawa Al-Quran dan Hadis merupakan sumber yang tidak lagi relevan untuk era yang moden ini. Jadi, ianya penting untuk sentiasa mengingatkan generasi masa kini seperti disebut mahasiswa Muslim untuk sentiasa berpegang kepada falsafah ilmu pendidikan Islam supaya tiada apa yang boleh mempengaruhi akidah mereka. Beralih kepada implikasi yang seterusnya, kurangnya pendedahan ilmu falsafah pendidikan Islam ini bahkan melahirkan mahasiswa Muslim yang berkelakuan bebas dalam menjaga batasan agama. Huraian kepada kesan tersebut ialah apabila generasi ini terlalu disibukkan dengan menuntut ilmu dari bidang yang lain selain yang berkaitan dengan ilmu pendidikan Islam, mereka akan berpotensi untuk terus lupa akan ajaran berkaitan agama. Bagaimana hal ini boleh memberi kesan kepada gaya hidup mahasiswa? Sebagai Muslim yang bertakwa, kita seharusnya sentiasa untuk mengingati diri untuk sentiasa hidup berlandaskan ajaran Islam agar semua yang dilakukan sentiasa diredai oleh Allah. Tidak kira apa pun yang dikerjakan sebagai Muslim, kita haruslah untuk memberi ruang kepada ajaran Islam supaya tidak terpengaruh dengan budaya luar, terutamanya budaya orang bukan Islam. Kesan yang seterusnya ialah lahirnya mahasiswa yang gagal untuk menerapkan pendidikan yang berasaskan tauhid dalam diri mereka. Seperti yang disebut, kita hendaklah sentiasa merujuk kepada sumber utama ilmu bagi umat Islam iaitu Al-Quran dan Hadis yang telah disahkan kebenarannya dan kesahihannya. Pentingnya pegangan tauhid dalam pendidikan adalah supaya umat Islam yang menuntut ilmu tidak menjadi mereka yang mengabaikan Allah. Al-Quran dan Hadis mungkin tidak menerangkan setiap ilmu secara terperinci seperti contoh ilmu sains dan teknologi. Tidak terdapat penjelasan secara tepat dan saintifik, namun di dalamnya terdapat idea utama yang menyumbang kepada ilmu dan kajian yang lain. Justru ia amat penting untuk sentiasa meletakkan agama dalam segala bidang yang diceburi agar tidak terpesong kefahaman seseorang Muslim itu. Dan kesan yang terakhir ialah
bimbang akan terjadinya penghapusan subjek yang berkaitan pendidikan Islam akibat telah dibiasakan ketidakwujudannya. Ini adalah salah satu situasi yang mungkin terjadi memandangkan mahasiswa masa kini telah diberikan kebebasan untuk bersuara. Jadi kebebasan ini boleh menyumbang kepada suara yang mereka menganggap bahawa falsafah pendidikan Islam tidak lagi ilmu yang merupakan ilmu yang penting dalam sebuah institusi pengajian. Jadi sebagai Muslim yang berpegang teguh kepada agama, kita hendaklah sentiasa memastikan pendidikan Islam sentiasa wujud dalam silibus pengajian, tidak kira apapun peringkat pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Efizuri binti Muhammad Zain. Seterusnya saya akan menyambung topik perbincangan pada hari ini iaitu rumusan. Kesimpulannya, falsafah pendidikan Islam diperkenalkan bertujuan untuk melahirkan umat Islam yang mempunyai ilmu pengetahuan beragama yang cukup agar mereka dapat mengenali diri mereka serta mengetahui cara menjalankan tanggungjawab sebagai seorang hamba agar dapat menjadi insan yang soleh dan soleha. Dengan erti kata lain, falsafah pendidikan Islam merupakan usaha pelaksanaan teori dan kaedah dalam bidang pendidikan yang sangat penting dan harus diterapkan kepada semua golongan mahasiswa yang beragama Islam. Pada masa kini, falsafah pendidikan Islam telah banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan di Malaysia dan sudah pastinya ia telah melahirkan generasi umat Islam yang bijak dari segi rohani dan jasmani. Walaupun terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa sewaktu mereka ingin mempelajari falsafah pendidikan ini, mahasiswa maupun tenaga pengajar sendiri perlulah mencari inisiatif yang bernas supaya falsafah pendidikan ini sentiasa berada dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan Islam semestinya dapat melahirkan umat Islam yang mempunyai ilmu, berakhlak mulia dan tidak leka dengan ajaran dunia, sekaligus ia mampu melahirkan insan yang berguna untuk agama, masyarakat dan juga negara. Sekian, terima kasih.